ada perkara yang boleh kita lakukan, mungkin rescheduling ke apa kan, terutama kalau nilai tu tak besar. Okey, so pertama sekali kalau kita cerita pasal isu PTPTN ni, apa benda pun boleh buat bincang. Okey, cuma kebanyakan orang yang menghadapi situasi macam ni, dia lari daripada keadaan sebenar dia lah. Sebagai contoh kan, bila dia tengok dapat surat apa semua, lantak lah pergi mampus lah kan, malah dia panggil kau pergi mahkamah kot, lantak lah kan. Dia main lantak-lantak macam tu, at the end akan, dia lah yang merananya kan. Jadi pendapat saya daripada perkara macam tu terus terjadi, okey, sebelum benda macam tu berlaku dan kita tahu kita berada dalam situasi agak sukar, pendapatan pun tak seberapa, belum dapat lagi pendapatan yang sepatutnya lepas habis college, bagi saya cepat-cepat pergi PTPTN dan buat rayuan terus dan kita nyatakan apa permasalahan saya sebab mereka sebenarnya ada bidang kuasa, dia boleh buat penangguhan bayaran balik, dia boleh kecilkan bayaran balik PTPTN, dia boleh buat step up, ada banyak mekanisme yang dia boleh bantu sebenarnya. So bukanlah macam dia kata, you kena bayar RM200 sebulan, tak kira lah guruh ke peti ke apa ke, kau tetap juga kena bayar 200 sebulan. Tak adalah, kita deal dengan manusia ni, kalau kita bincang elok-elok kan, kita tanya dia elok-elok, kita tanya apa cara yang kita boleh buat. Maksud saya dengan pegawai PTPTN tersebut, insya-Allah dia akan cuba bantu. Cuma kebanyakan orang yang menghadapi situasi macam ni, itulah dia buntu. Satu, dia buntu, dia tak tahu mana nak mula. Kedua, dia ambil sikap acuh tak acuh lah. Okay, now itu cerita kalau dah tahulah kan, maksudnya macam dah tahu tak mampu bayar ni kan, so kita ambil tindakan tersebut. Now apa berlaku yang macam jenis terkejut lah, macam lupalah pasal PTPTN, tahu-tahu je, dah dapat surat, dah tahu je. So kalau dapat surat sekalipun, kena pergi mahkamah dan sebagainya, pergilah. Benda ni bukannya kena masuk penjara, ini bukannya kes jenayah. Tak nak aku pergi mahkamah, akan digari aku kan masuk penjara. Tak ada. Dia panggil dekat sana tu sebenarnya dia ajak kita berbincang. So perbincangan terakhir lah dengan kata lain kan. Jadi bila sampai dekat sana, dia akan tanya nak settle ke, nak bincang tepi ke macam mana. So kalau katalah kita tak boleh nak settle, and then kita cuba bincang tepi lah. Kalau kita cakap terpulang pada Tuan Hakim lah, saya pun saya memang sebenarnya tak mampu dan saya serahkan benda ni pada yang arif lah untuk ambil tindakan. So antara judgement yang dia boleh buat ialah satu, kalau dah melebihi had kata RM50,000 dan ke atas, kemuflisan lah. Sebab dah lebih pada nilai tersebut, dah lebih pada tempoh masa. So antara judgementnya ialah kemuflisan. So kemuflisan ni pun sama juga, bukan kita masuk penjara kan. Kemuflisan ni kita kena deal dengan insolvency, kemudian dia ada jadual dan schedule-nya, dan kita kena ikutlah, mungkin bayar bulanan RM50 sebulan ke kan, dan sebagainya sebagai contoh. Itu satu. Lagi satu kemungkinan ialah dia suruh juga ada intermediary. So maknanya dia akan paksa juga kita pergi berbincang semula dengan pihak terbabit, PTPTN dan sebagainya, to make up something lah, untuk buat tertentu. Kerana ada perkara yang boleh kita lakukan, mungkin rescheduling ke apa kan, terutama kalau nilai tu tak besar. Okay, kalau nilai tu macam RM30,000 tak sampai RM50,000 dan ke atas. Okay, so itu antara perkara yang boleh buat. Now, worst case scenario, jadi saya muflis. Dari isi akan muflis lah, kan nak buat macam mana kan. Okay, itu bukan pengakhiran kita lah. Sebab pertama, kalau kita muflis pun masih lagi boleh buka akaun bank. So kalau kita bekerja dan ada terima duit gaji, masih lagi boleh masuk dalam bank. Okay, itu yang pertama. Okay, kelebihan yang lain, kita tak payah nak buat loan. Orang lain pening-pening kepala nak buat loan, lepas tu nak kena bayar setiap bulan. Kita dah tak payah buat loan, dah tak boleh buat loan pun. Senang. Senang maksud saya lah, kita tak ada sebab lain selain daripada dua. Satu, simpan duit. Dua, buat harta. Sebab buat hutang, tak boleh buat hutang. So kita ada pilihan untuk simpan duit dan buat harta je. Okay. So bagi saya, satu blessing in disguise lah. Sebab kita boleh gunakan kelebihan tu, orang tak ganggu kita, bank pun tak kejar kita. So kalau kita ada kerja atau kita berniaga atau kita ada pendapatan, duit tu kita boleh simpan dan beli harta. So cuba kita bayangkan dulu-dulu lah, orang dulu-dulu zaman-zaman Tok Nenek apa semua lah, yang memang tak guna duit bank pun.
yang memang tak ada account bank pun. Kita sekurang-kurangnya ada account bank. So tak ada pun account bank. Boleh aja kan, ada dusun, boleh aja ada rumah kat kampung, boleh aja tanam padi, tanam sendiri, boleh banyak benda dia boleh buat, hidup pun. Kenapa kita nak macam habislah dunia aku kan, sengsara lah. Cuma kaedah dan cara tu nak kena ubah lah, sesuaikan dengan keadaan. Kita dah tahu kalau kita mau free sebagai contoh, kena buat cara yang begitulah kan. Kena ubah lah, tak boleh buat cara macam orang lain. Orang lain okey beli rumah, ambil loan 200,000 beli rumah. So kita kena ubah cara macam tu. So kita mungkin beli tanah tunai, buat rumah kita sikit-sikit, dapatlah 50,000, siap satu rumah kan, tanah cash sebagai contoh. Ataupun kita buat bersama dengan pasangan, sebab pasangan mungkin tak mau freeze. Yang mau freeze ni mungkin kita seorang kan, atau kita buat preparation ni bersama dengan anak, boleh je. So ataupun bersama dengan ibu bapa. So, banyak cara lah, banyak cara bagi saya. So bukannya satu yang orang kata bukan kiamat lah, senang kata kan. Jadi apa saja dia punya pengakhiran ni lah, jangan lari daripada masalah. Terutama dalam isu berkaitan dengan kewangan ni, tak payah lari. Saya ada banyak je kes kena kejar long lah, kena macam-macam lah kan. Orang cari dia lah. Satu je, jangan lari lah. So jangan lari dan hadap benda tu. Sebab kalau kita tak ada duit, kita tak ada duit kan. Kalau orang bunuh kita sekalipun, apa dia dapat? Bukannya dapat duit pun, kita tak ada duit kan. Sebagai contoh lah, tapi tak ada lah pergi sampai ekstrim macam tu. Tapi kalau kita make our stand, maknanya kita berdiri teguh dan kita hadapi situasi tu, okay, kita work out, kita plan out, okay, ni cara dia satu persatu, boleh je selesaikan masalah, insyaAllah kan. Saya macam-macam kes saya dah jumpa lah kan, daripada yang bujang simple-simple macam tu, tak tahu cara nak simpan duit, sampailah yang dah muflis, yang dah teruk orang kejar, masuk skim cepat kaya kan, orang ingat dia pula token skim, padahal dia pun mangsa juga. Macam-macam lah kan, alung kan, bukan alung si bacatnya kan, alung jenis kalau dapat tangkap masuk dalam tong simen terus punya. So lepas pick up yang tu pun ada juga. So setakat hari ni alhamdulillah lah, boleh buat lagi. Tapi itulah, kalau main lari-lari macam tu susah lah kan. Itu je lah. Sertai live bersama saya, Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan, setiap Sabtu jam 9 malam. Jumpa anda di sana.